Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya telah dapat satu soalan berkaitan tentang pengiraan faraid. Boleh dikatakan berlapis lah. Baik, bila kita nak buat pengiraan faraid yang berlapis ini, kita perlu memahamilah struktur faraid mereka. Okey. Dalam kes ini, okey, waris yang saya dapat ialah, okey, siapakah warisnya? Okey, si mati ni namanya Azmi. Okey, Azmi, si mati. Azmi ialah si mati. Okey, si mati ya. Okey, kemudian Azmi dia ada anak anak lelaki 4 orang. Okey, kita kena tanya anak lelaki dia. Okey, anak lelaki satu. Okey, saya letakkanlah nama dia ialah Iskandar. Anak lelaki AL1. Zul Kifli, anak lelaki 2. Farid, anak lelaki 3. Khairul, anak lelaki 4. Dia ada 4 orang anak lelaki. Kemudian dia ada 2 orang anak perempuan, iaitu kita letakkan nama dia uh, Farhain. Okey, Farah lah. Okey, mudah sikit. Farah, kemudian nama dia ialah Aini. Okey. Ini anak lelaki, anak perempuan 2, anak perempuan 1 dan anak perempuan 2. Okey. Jadi kemudian dia ada mak. Mak dia kita letak Ramlah. Okey, mak. Okey. Ini adalah waris-waris kepada Azmi ni. Okey, waris-waris kepada Azmi iaitu Iskandar, Zulkifli, Farid, Khairul, Farah dan Aini dan Ramlah mak. Okey. Jadi inilah waris-waris kepada Azmi. Kemudian kes ini tak sempat uruskan pusaka, emak pula meninggal dunia. Emak meninggal dunia. Jadi emak meninggal dunia, apa yang perlu kita perlu tak sempat uruskan pusaka, mak dia meninggal dunia. Jadi kita kena tahu pula semak waris-waris kepada emak. Waris-waris emak ni, bila saya tanya, mak ni mempunyai seorang anak perempuan. Kita letak nama dia uh, Sakinah lah. Sakinah. Okey. Anak perempuan 1. Okey. Ibarat Sakinah ni merupakan pakcik dan makcik lah kepada Iskandar Zulkifli ni, dan Azmi pula adalah adik-beradik kandung kepada Sakinah. Kemudian anak lelaki kepada Ramlah, bukan anak lelaki kepada Azmi. Okey. Saya lupa nak warnakan. Okey, yang ni dah mati. Okay, kemudian dia ada 3 lagi orang anak lelaki. Jadi saya letak nama dia ialah Zaki, anak lelaki 1. Hasan, anak lelaki 2. Kemudian saya letak nama dia Razali. Razali, anak lelaki 3. Alright. Maknanya dia bukan anak lelaki kepada Azmi ya, dia anak lelaki kepada Ramlah iaitu mak. Jadi pengiraannya ialah kita mulakan dengan waris Azmi dulu. Okey, waris Azmi, waris. Kemudian fardu. Kemudian kita buat asal masalah. Kemudian kita ada saham. Okey, right. Ini yang asas lah ya. Okey, waris si Azmi ialah Iskandar, anak lelaki. Anak lelaki Iskandar. Anak lelaki Zulkifli. Okey, saya kena tulislah, nanti saya tak faham pula. Kita pun tak fahaman. Anak lelaki 1. Okey. Zulkifli, anak lelaki 2. Okey. Farid, anak lelaki 3. Khairul, anak lelaki 4. Kemudian kita ada Farah, anak perempuan 1. Okey, kemudian kita ada Aini, anak perempuan 2. Okey. Kemudian kita ada emak dia. Lupa pula saya. Ramlah. Emak. Okey, emak. Jadi, berapakah fardunya? Kat sini yang confirm fardu ialah emak. Okey, berapakah bahagian emak? Emak kat sini automatik akan mendapat 1/6. Sebab apa dapat 1/6? Sebab
si mati iaitu Azmi mempunyai anak. Automatik dapat 1/6. Dan 1/6 ni jika si mati meninggalkan adik-beradik. Dia tak ada anak contoh. Dia ada adik-beradik lebih daripada 2, lebih daripada seorang, dapat 1/6. Kalau dia seorang, 1/3. Okey, adik-beradik. Tapi tak apalah, kita tak pergi sampai ke topik yang itu. Kemudian, berapakah bahagian yang lain? Iskandar ni. Okey, Iskandar ni saya contoh sikit lah. Dia akan dapat 1/6, dia akan kongsi iaitu 1/6 bersamaan dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ini cara dia. Maknanya nisbah lelaki, nisbah dia dapat 5/6, nisbah dia lelaki 2, nisbah 1. Okey, jadi kita kirakanlah bahagian mereka ni. Bahagian lah. Bahagian dia orang ni, mereka ni, bahagian. Okay, jadi Iskandar ni dapat 2, Zulkifli dapat 2, Farid dapat 2, Khairul dapat 2, Farah dapat 1, Aini dapat 1. Mak ni bukan asabah mak al-ghair Okey. Tidak terlibat lah tidak terlibat. Okey, kosong lah. Okey, kosong. Kemudian kita jumlahkan untuk dapatkan dia punya penyebut ataupun bawah kepada pecahan tersebut. Jadi kita buat sum, tambahkan semua. Dia dapat 10. Okey, 10. Jadi automatik di sini akan dapat 1/10, 1/10 sebab satu bahagian. Okey, yang ni akan dapat 1/10. 1/10. Okey, yang ni dah tak adalah Okey, saya clearkan balik. Saya clearkan. Okey. Alright. 1/10. Yang ni 2/10. Dia akan automatik jadi 1/5 lah sebab dia kecil kan. Okey. Jadi 1/10. 1/10. Okey, betul. Kemudian 1/10. 2/10. Okey, kemudian ni 2/10 akan dapat 1/5. Jadi bagaimana kita perlu dah dapat ni pula, kita kena mencari bahagian. Okey, bahagian yang perlu dibahagikan kepada 1/5 ni. Okey, biasanya kita akan darab 1/5 kita darabkan dengan 5/6. 5/6. Kita akan dapat 1/6. Okey. Yang ni pun sama. 1/6 lah. Saya copy terus lah Copy. 1/6, 1/6, 1/6. Okey, yang ni akan dapat 1/10. Kita darabkan dengan 5/6. Kenapa 5/6? Sebab dia nak bahagikan bahagian yang ini. Jadi dia akan dapat 1/12. Yang ni pun samalah 1/12. Okey, maknanya ramlah ni kita tambahkan jadi 1/6. Kalau kita nak semak cukup ataupun tidak, okey, kita cukupkan. Kita buat, pastikan jumlah dia mesti 1. Kalau tak 1, jawapan dia salah Okey, jawapan dia lah 1. Maknanya Iskandar akan dapat 1/6 daripada harta Azmi. Kemudian Zulkifli akan dapat 1/6, anak lelaki lah anak perempuan akan dapat 1/12 dan emak akan dapat 1/6. Ini tak berubah. Jadi asal masalah kita pilih gandaan sepunya terkecil iaitu 12. Okey, 12. Maknanya kat sini 1/6 12, 1/6 1/6 darabkan dengan 12. Okey, akan dapat 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2. Pastikan kalau kita sumkan jumlah dia tetap bersamaan dengan 12. Maknanya pengiraan ini betul lah Okey. Jadi, right. Sekarang ni ialah kematian Azmi. Kematian yang pertama. Sekarang ni kita pergi kepada kematian yang seterusnya. Okey. Iaitu mak ni pula meninggal. Mak ni pula meninggal. Okey. Jadi bahagian emak ni pula bahagian emak daripada harta Azmi tu. Bahagian emak. Okey, bayangkan kalau saya lukislah. Okey, bayangkan ini adalah harta Azmi. Okey. Kita satu ni kan. Okey, kalau kita buat dia punya fraction, okey. Dia punya pecahan dia. Okey. Tak sama pula dia punya ni Sekejap.
Ya, saya potong, saya buang balik. Pastikan sama lah baru nampak sama. Okey, saya ulang sekali lagi lah. Okey, yang ni bulatan, yang ni pecahan penuh. Kemudian, ah, okey, disebabkan pukul 12, kita pecahkan lagi. Okey, cukup tak 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 tak salah kita kena bagi 11 lah. Okey, senang sikit. Maknanya, okey, saya cuba sekali lagi. Kita buat 12. Okey, ni 1, 2, 4. Okey, 4. Yang ni dia dah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kat sini dia jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kita pecahkan yang ni, dia akan jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pecah lagi lah. Tak jadi pula kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, 12. Maknanya, harta asmi ni, okey, ada 12 bahagian. Okey. Automatik kat sini milik Iskandar. Iskandar dapat 2. Okey. Dapat 2. Ni Zulkifli dapat 2. Okey, Zulkifli dapat 2. Farid dapat 2. Khairul dapat 2. Okey, dan seterusnya lah. Maknanya contoh ni bahagian imaan. Bahagian mak. Bahagian emak ni lah yang perlu dibahagikan kepada waris-waris kepada emak pula. Maknanya kat sinilah yang kita kena kira pula. Daripada 1/6 ni kita kena pecahkan pula lagi kepada waris-waris dia yang lain. Waris-waris mak ni lah. Okey, sekarang ni emak ni pula berapa pula anak dia? Okey, dalam kes ni Ramlah ni dah tak adalah suaminya sebab dah meninggal. Okey, jadi sekarang ni Ramlah ni pula. Okey, nak mengira kes menafkah ni, kita bawa lah waris mak. Waris mak ni saya clearkan dulu. Okey, waris mak ialah dalam kes ni ialah Sakinah, iaitu anak perempuan kepada mak anak perempuan. Zaki, Zaki, anak lelaki 1. Hasan, anak lelaki 2. Razali, anak lelaki 3. Okey. Okey, kemudian kita copy lah waris. Okey. Alright. Okey, warisnya ialah okey. Kita selesaikan dulu. Kalau style saya selesaikan dulu bahagian ataupun saya selesaikan dululah pengiraan kepada uh, waris yang seterusnya. Okey, apakah waris bahagian seterusnya? Ialah kat sini kita dah tahu. Okey, Sakinah dia akan dapat 1 bahagian, Zaki dapat 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian. Jadi jumlahnya ialah 7, kan? 7. Okey, ataupun kalau kita sum, dia jadi 7 lah sum dia akan automatik dapat 7. Jadi automatik Sakinah ni dia akan jadi 1/7. Zaki ni akan dapat 2/7. Okey, Hasan tu akan dapat 2/7 dan Razali akan dapat 2/7. Okey, ini bahagian yang didapati oleh waris kepada emak. Okey. Okey, alright. Jadi kita pindahkan ke sini lah okey, jadi okey. Ada tak waris yang lain? Waris yang lain. Okey, maknanya kat sini bila kita bahagikan yang ini, adakah cucu-cucu? Maknanya ni cucu-cucu. Cucu-cucu kepada Ramlah ni dapat tak? Okey. Cucu-cucu kepada Ramlah ini tidak dapat harta pusaka kerana walaupun dia cucu daripada anak lelaki, dia tidak dapat pusaka kerana kewujudan kewujudan waris-waris ataupun anak Zaki, Hasan dan Razali ni mendinding anak-anaknya. Sebagai contoh, kalau Sakinah seorang saja, Zaki, Hasan dan Razali ni tak ada, boleh dapat kepada cucu-cucu daripada anak lelaki ini yang telah meninggal dunia terlebih dahulu ni. Tapi disebabkan si mati ada Zaki, Hasan dan Razali, mereka mendinding Iskandar, Zulkifli, Farid, Khairul dan Farah dan Aini ni. Tertinding. Tapi dia boleh dapat juga kalau dia claim sebagai
wasiat wajibah iaitu 1/3. Tapi itu perbincangan yang lanjut lah ya. Okey. Jadi asal masalahnya automatik 7 lah. Okey. Ini mudah sikit lah. Okey. Jadi kita kekalkanlah ah, 1/7 ni. Okey. Kita kekalkanlah sebab dia senang je ni 7. Sama juga. 7. 1/7. 2/7. 2/7. Okey. 2/7. Okey. 2/7. Pastikan jumlah dia bersamaan dengan 1. Okey. 1. Alright. Jadi kita akan mula pengiraan munasakhah ni. Okey. Munasakhah pula. Okey. Yang ni balik ke pattern cerita tadi. Okey. Maknanya kita kena darabkan okey 1/7 ini dengan bahagian yang didapati oleh mak iaitu 1/6 ni. Okey. Silap. Okey, silap 1/7 okey, kita darabkan dengan 1/6 ni. Okey. Sakinah akan dapat 1/42. Okey. Kemudian anak lelaki 2 equal 2/7 darabkan dengan 1/6. Okey. Dia akan dapat 1/21. Okey. Alright. Jadi jumlahnya mestilah okey. Jadi kita dah dapat dah kes munasakhah ni. Maknanya kat sini kekal juga yang ni kekal. Mereka bahagian mereka tak berubah. Sini 1/6. 1/6. 1/6. 1/6. 1/12. 1/12. Okey, yang ni kosong lah Okey, kosong. Kalau kita jumlahkan ni cukup tak 1? Okey, sum. Okey. Alright. Dia akan dapat 1. Jadi si mati waris-waris yang sakinah ni kalau contohlah si mati ni ada duit sebanyak 100,000. 100,000. Duit 100,000 dia akan dapat. Okey, kita tukarlah. Alright. Tukar kepada currency kan. Kat sini. Currency. Okey. RM. Okey. RM. Dia tukar kepada 10. Bayangkan dia ada 100,000. 100,000 lah duit simpanan dia. Simpanan lah. Okey. Mudah sikit nak buat kan. Okey. 100,000. Jadi kita tambahkan 1/6 darabkan dengan 100,000. Okey. Dia akan dapat ni kita buat dalam bentuk fraction lah. Kita tukar dalam bentuk ringgit. Okey. Dia akan dapat 16,000. Yang ni pun sama. Alright. 16,000. Okey. Copy. Kita masukkan dia ni nombor saja. Okey, yang ni macam mana pula? 1/12 darabkan dengan 100,000. Okey, dia akan dapat 8,000 lebih. Okey. Ini pun sama. Okey. Alright. Dia akan dapat juga 8,000. Okey, yang ni kosong lah. Okey. Kemudian yang ni sama juga. 1/42 kita darabkan dengan 100,000. Okey, kita akan dapat 2,000 lebih dia akan dapat. Berapa pula bahagian anak cik-makcik ni kan? Maknanya adik-beradik Azmi ni. Okey, sama juga kita masukkan formula. Okey, kita darabkan dengan harta dia. Kita dapat 4,000 lebih. Okey, kita tukar kepada paste. Okey. Sekarang ni kita nak check betul ataupun tidak. Kita buat sum. Cukup tak 100,000? Cukup tak? Okey. Cukup tak? Jawapannya tetap 100,000. Maknanya apabila berlaku kematian Azmi, waris dia confirm dapat 16,000 lebih ni. Kemudian bila mak meninggal dunia, Sakinah, Zaki, Hasan dan Razali ni akan dapat bahagian mak mereka tu. Jadi mereka akan mendapat RM2,385 bagi Sakinah. Zaki akan dapat 4,000 lebih ni lah. Okey. Inilah cara pengiraan bagi munasakhah ini. Ini agak mudah lah dia tidak melibatkan waris-waris yang atas ni. Dia dah terus waris yang lain, tak ada kena-mengena dengan atas ni. Okey, jadi saya akhiri video saya ini. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada video ini. InsyaAllah jangan lupa like dan share channel YouTube saya. Share supaya ramai lebih dapat manfaat untuk pengiraan ini. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.